Web Hackzor 101 T-Wiki Walkthrough dari noobs sampai jadi master. Yeah. Penafian. Saya, Hussein bin Muhammad ataupun Rimau, tidak bertanggungjawab dengan sebarang penyalahgunaan maklumat dari tutorial ini. Segala teknik, prosedur, tools dan bahan yang dipaparkan dalam tutorial ini adalah bertujuan untuk pembelajaran sahaja. Tindakan menguji cuba menggunakan teknik, prosedur, tools dan bahan yang dipaparkan dalam tutorial ini terhadap aset atau sistem atau komputer bukan milik anda atau tanpa mendapat kebenaran bertulis adalah salah di sisi undang-undang. Gunakan maklumat dan teknik yang dipaparkan untuk meningkatkan kemahiran anda sama ada untuk tujuan akademik atau kemajuan kerjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih kepada korang yang sudi menonton video tutorial Abang Web Hackzor 101. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min hadzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum Abang mulakan tutorial ni, Abang mohon korang like, komen, share dan subscribe channel Abang sebagai tanda sokongan untuk Abang terus membuat konten-konten yang lebih baik di masa akan datang, insya-Allah. Kita sembang berkenaan dengan objektif modul. Walaupun video ni adalah berkenaan dengan T-Wiki Walkthrough, tapi Abang akan sharekan juga beberapa tips, teknik dan proses dalam web application penetration testing. So, objektif pertama adalah memahami proses awalan dalam web app pentest. Yang kedua, kita akan melaksanakan pengujian secara berstruktur. Yang ini penting guys. Kalau kita tak structured, kalau kita tak ada checklist, testing kita akan terabur. Dan bila testing kita terabur, kita tak dapat nak disclose vulnerabilities dengan baik. Yang ketiga, memahami aspek technical web application attack terhadap sesuatu kelemahan yang khusus. Bagi kes kita dalam video ni, kelemahan khusus tu adalah terhadap T-Wiki application dalam Metasploitable 2. Yang keempat, membuat analisa asas web server log file untuk mengenal pasti sesuatu serangan terhadap aplikasi web. So, kita akan cover juga simple log file analysis. Fokus pada T-Wiki application punya attack. Okey, syllabus modul. Pertama, kita akan tengok web application mapping untuk penembusan aplikasi web. Apa itu web application mapping? Kedua, panduan asas web application mapping. Okey. Dan kita akan masuk pada analisa technical isu T-Wiki secara asas. Kelemahan dia apa? Apa isu kelemahan T-Wiki? Ni fokus pada T-Wiki dalam Metasploitable 2. Lepas tu kaedah exploitation pada T-Wiki. Yang ketiga, kita akan sentuh sikit berkenaan dengan HTTP status code. Kita akan tengok status code 200 apa maksud dia, 404 apa maksud dia, 500 apa maksud dia. Web application mapping. Apa itu web application mapping guys? Langkah pertama dalam proses web application penetration testing adalah mengumpulkan dan memeriksa beberapa maklumat penting pada aplikasi web dan pelayan server itulah berkenaan untuk mendapatkan pemahaman lebih baik terhadap apa yang akan kita attack. Proses ini dinamakan enumeration ataupun mapping. Okey, mapping ni mulakan dengan mengenal pasti konten dan fungsi aplikasi untuk memahami apa yang dilakukan oleh aplikasi dan bagaimana tindakannya. Sebilangan besar fungsi ini mudah dikenal pasti. Kita klik URL dia, kita klik link, kita klik button, kita dah tahu dah apa function dia. Oh, ada satu form untuk login, kita faham dah. Function dia macam mana dia berfungsi. Kita masukkan, inputkan user, inputkan password dan kita tekan submit. Okey, dia akan proses. Tapi sebahagian daripadanya mungkin tersembunyi. Ada juga hidden proses. Ada kalanya intuisi dan nasib memainkan peranan dalam perkara ini. Intuisi ini dapat dipupuk berdasarkan latihan dan pengalaman secara berterusan. Okey, apa panduan asas dalam web application mapping ni? Macam mana kita nak buat? Pertama sekali, kita semak imbas aplikasi secara manual. Play around pada web application berkenaan. Klik, buka, klik link, klik button. Okey, kita browse. Yang kedua, kita boleh buat spidering ataupun crawling web application. So, dekat sini, kita boleh gunakan sitemap XML ataupun robots untuk kita kenal pasti apa struktur web application tersebut. Yang ketiga, kita boleh buat directory brute forcing. Yang ini untuk kita disclosekan directory tertentu. Daripada situ mungkin ada sensitive directory. Dan kita boleh try masuk dan kita boleh try buat analisa.
Yang keempat, jalankan simple scanner. Biasa abang pakai Nick2. Okey, runkan Nick2 against target. Yang kelima, buat potential threat mapping. Kita dah dapat input daripada step 1 sampai step 4 tadi tu. Kita boleh lukis dekat kertas, ataupun kalau kita nak buat pakai mind map punya tools ataupun threat modeling tools, itu tak ada masalah. Kita jot down, note kan apa potential yang potential issue ataupun potential entry point yang mungkin kita boleh test nanti. Yang keenam, kenal pasti parameter yang kompleks, hidden parameter dan seumpamanya. Dekat sini kita mungkin boleh tengok dekat parameter URL tersebut. Kadang-kadang dia dah pakai URL rewrite, yang itu kita ada step-step dia, ada cara-cara dia. Tapi ceritanya kenal pasti parameter, sebab parameter inilah yang input ataupun kita panggil entry point yang possible, mungkin kita boleh manipulate. Lepas kita dah gebang-gebang, sekarang time untuk lab exercise TWK walkthrough part 1, TWK exploitation. Macam biasa, startkan VM Metasploitable 2. Lepas tu buka TWK application melalui browser. Buat application mapping dan enumeration. Yang ini nanti korang boleh rujuk dalam demo video. Lepas tu search TWK exploit. Kita pakai search exploit. Yang ni pun boleh tengok dalam demo video. Dan akhirnya kita akan runkan exploit. Macam biasa, korang boleh copy paste payload exploit ni daripada lab guide yang abang akan upload dekat GitHub dan akan sharekan dalam ruangan description. TikiWiki. Okay, klik pada get started. TWiki is a flexible, powerful, secure yet simple web-based collaboration platform. Okay, TWiki ni satu application dibangunkan dalam bahasa pemrograman Perl. Yang ini memang version lama, memang purposely diorang letak dalam Metasploitable 2 yang vulnerable version untuk kita try dan kita learn. Dalam proses web application exploitation ataupun web application penetration testing, ataupun tak kisahlah apa nama dia, pertama sekali kita kena map application tersebut ataupun kita kena enumerate. Kita nak kenal application ni dibangunkan dengan bahasa apa, web server dia pakai web server version berapa, kalau dia pakai application web tu sendiri version berapa, contoh CMS version berapa. Sebab apa kita perlu tahu benda-benda tu, info-info tu, supaya kita boleh cross check dengan CVE. Okey, untuk kita kenal pasti ada ke tidak vulnerability, non-vulnerability, ada ke tidak non-exploit yang kemudiannya kita boleh try to exploit. Jadi kita tengok kat sini, biasanya boleh tengok dekat footer. Dekat footer kadang-kadang dia akan bubuh version dia. Yang ini dia kata revision R1.20 tahun 2003. Memang gila lama lah ni. Okay, kita pergi balik page tadi. Okay, cuba tengok ada file readme, license, documentation, history. Perasan tak kadang-kadang dalam production punya environment pun ada item-item macam ni kan. Ada Apache punya documentation, Apache punya license file contohnya. Kalau kita gunakan plugin tertentu, kadang kita tak padam benda ni. Kita biarkan aja. Okay, kita tengok pada readme apa info yang kita boleh dapat. Dia bagi tahu version dia 1 Februari 2003. Okey. Ni tak ada apa. Pun sama license dia. Tak ada apa. Documentation 1 Februari 2003. Okay, kita boleh tengok lah ni. Pun tak ada apa. Kita boleh tengok history. Okay, dia 1 Februari 2003 release. So, kita akan search exploit TWiki. Dan kita akan tengok dia punya version dia. Okay, gang. Abang akan sharekan sikit-sikit tips dan techniques ataupun metodologi dalam proses web exploitation ni, web application exploitation ni. Jadi korang boleh pick up dan korang boleh nanti at the end of the day korang boleh gabungkan semua dan dapatlah turn on kali WSL terminal korang, dan kita akan gunakan search exploit untuk kita cari publicly available exploit berkenaan dengan TWiki ni, TikiWiki.
salah satu best practice bila kita nak pakai script ataupun tools macam gini, kita kena selalu update. Okay, jadi korang boleh tambah option minus update dan dia akan update. Sebab apa kita perlu update? Supaya dia dapat pull latest signature, maklumat-maklumat yang terkini, dan kita tak miss out lah bila kita buat testing. Untuk case ni abang cancel dulu. Okay, kita search exploit. Kita search TWiki. Sebab application kita nama dia TWiki. Dan kita masukkan option minus www. Yang ini bukan. Okey, daripada sini sampai ke sini mungkin. Version kita tadi Februari 2003. Okey, yang ni mungkin. Ni mungkin. Okey, yang ini bukan. Yang sampai sini bukan. Yang ni mungkin. So, kita try tengok satu persatu. Control klik. Dan kita boleh try tengok isu-isu dia. Selain menggunakan search exploit, kita boleh juga directly search dekat exploitdb. Okay, dia kata ni apa ni isu dia. The revision control function uses a backtick shell meta character to construct a command line. Okay, so dekat parameter ni kita boleh runkan command lain, sistem command. Okay, satu isu. Isu kedua pula arbitrary command execution. Pun sama. Okay. Yang ini make text. Okay, yang ini Metasploit punya modul. Okay, yang ini nanti kita boleh analisa. Kita boleh tengok apa isu dia ni. Okay, abang rasa ni bukan. Okay, kita cuba tengok URL dia. Okay, vulnerable version. Okay, version ni. Okay, bukan cerita kita lah. So, yang ni kita boleh buang. Tutup. Okay, history. TWiki users. Yang ni mungkin lah sama macam tadi. Cuma yang ni dalam Metasploit. TWiki bin. Okay, view main TWiki users ref. Okay, sama. Okay, yang ini debug enable plugins. Kita tengok. Ini pun Metasploit. Okay, yang ini pun bukan. Dia 2014 punya CVE. Untuk kita confirmkan, kita boleh tengok advisory page dia. Okay, affected. Okay, vulnerable software version. So, bukan. Yang ini pun kita boleh close dulu. Yang ini, search PM, remote command execution. Search main. Yang ini mungkin kita boleh test nanti. Yang ini search function arbitrary command execution Metasploit. CVE. Okey, yang ini kita tengok bin search. Okey, kita try tengok dia punya TWiki advisory page. Okey. TWiki release. Okey, ni pun sama. Okey, yang ni pun mungkin. Okey, kita akan try buat POC. Kita ambil URL ni. Try masukkan dekat sini. Ikutkan dia akan show etc password. Kita run. Not found. Okey, tengok balik. TWiki users. Okey, kita cuba analisa apa isu dia. Okey, sama. Metasploit punya modul. So, dia punya bin directory dia bin saja. Dia tak ada CGI bin. Kita check juga. Untuk confirmkan. Dia bagi CGI bin. Kita check balik. TWiki kita back. Okay, dia bin saja guys. Okay, so CGI bin ni kita tukar jadikan bin sahaja. Okay. Sepatutnya okey. Tu dia. Dapat list. Okay, ni cara kita nak buat web exploitation. Mula-mula kita enumerate. Lepas tu kita cuba mapkan ataupun kita cari
exploit yang berkaitan dan kita try dulu POC dia. Okey, kita tengok dia punya payload dia. Yang ini URL decode lah. URL encode, sorry. Revision 2. Revision 3. Revision 0. Ini kita tengah fuzzing lah, manually kita tengah try fuzz. So dia accept number. Revision A. Revision B. Okay, proses fuzzing macam ni lebih mudah kalau kita gunakan burp suite. Nanti dalam tu kita akan gunakan features intruder, burp intruder dengan burp repeater. Kalau kita tak nak pakai burp, kita pakai Z pun boleh. Kita tengok payload dia yang ini. Okay, yang ini dia dah URL encode. Kalau dah lepas decode dia macam gini lah. So kita boleh try copy. Kita boleh pakai Cyberchef. Lepas tu cari URL decode. Okay, so yang inilah kita punya payload. Sama lah macam tadi kat sini ni. Selain menggunakan browser, kita boleh juga gunakan curl sebagai kita punya web client. Kita copy URL berkenaan dan kita runkan curl. etc password. Kita runkan. Tengok keadaan lah. Ada certain case untuk masukkan POC dalam report, abang akan gunakan curl. Ada masa kita gunakan web client, ini terpulang pada kita. Tak ada masalah pun. Bila kita runkan curl ni, dia akan dalam log pada server, dia akan keluar curl punya user agent. Jadi kita boleh specify user agent kita dengan command -a dan kita masukkan user agent. Jadi korang boleh buka URL yang ini. Abang ada share dalam lab guide. Okey, petua nak pilih user agent ni pula, korang pilih yang user agent yang common, yang biasa-biasa saja. Jangan pilih yang pelik-pelik. Kalau yang pelik-pelik tu nanti, dia akan nampak ketara tau dalam log file tu. So nanti bila orang buat analisa, dia akan attract kat situ. Kita tak nak. Kita nak kita nak bersembunyi di dalam semak-semak gitu. So kita masukkan user agent kita. Okey. Kita run. Okey. Sama saja result dia, cuma beza je pada site server nanti dekat log file tu. Tamat sudah T-Wiki Walkthrough Part 1. InsyaAllah abang akan sambung video Part 2. T-Wiki Walkthrough Part 2. Semoga kita bertemu lagi. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera.